duit yang majoriti, bukan majoriti lah, memang semua orang Islam kita cerita ni makan daripada sumber yang syubhat. Saya tak kata haram lah. Kita ambil jalan hak selamat, jalan hak tengah-tengah, jalan syubhat. Nabi kata famanittaqas syubhat, barang siapa yang dapat menjauhkan diri daripada perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agama dia. Berapa ramai orang buat? Berapa ramai bantuan yang diberikan kepada orang susah, diberi dalam bentuk grant, letak dalam ASB, tak boleh ambil duit tu, melainkan boleh ambil duit keuntungan saja. Tu pakai duit tu orang susah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata haram kat dia, itulah yang ditunggu tiap-tiap tahun 10%, 8%. Itu Allahumma salli ala sayyidina muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab tu kita bimbang orang yang berfikir kepada orang yang berzikir tapi dia tak berfikir, paging di sembahyang. Dia tengok alam ni, Tuhan jadi alam sebiji besar ni, tak dapat apa-apa faedah. Tuan-tuan, alam ni sekolah. Alam ni sekolah. Kita ni penuntut. Tengok daripada alam, belajar daripada alam. Awak Tuhan buat laut begini banyak, daratan lebih sikit daripada laut. Pasal apa Allah buat laut masing air dia, tak tawa. Allahu Akbar. Nah, mikir ya. Kalaulah laut tu tawa, apa jadi cikgu? Kalaulah air laut tu Tuhan buat tawa, apa jadi pada kita kat dunia ni? Bergelumang dengan penyakit. Betul? Hidup kita tak dapat nak hirup udara yang segar. Pasal apa? Dunia ni penuh dengan najis, penuh dengan benda-benda yang busuk, sampah, sarap. Mana dihumban segala macam sampah sarap, dihumban segala busuk kekotoran tu, kalau tidak dialirkan semuanya ke laut. Sebab itu laut ini kita anggap sebagai tong sampah paling besar kat dunia. Semua busuk-busuk humban ke laut. Bila sampai ke laut, hilang semuanya. Nah, Allah buat laut dia elok sangat dah kat kita. Tapi manusia ni hak jahil ni, dia suka cabar Allah. Dia berasa diri dia hebat. Ingat tak tuan-tuan sejarah orang buat kapal apa tu? Titanic tu. Punya besar kapal Titanic. Mereka kata ni kapal besar takkan tenggelam kapal ni. Hebat. Belayar daripada England nak pergi Amerika merentasi lautan Atlantik. Bom, langgar iceberg. Iceberg. Apa dia? Bongkah air tenggelam dalam laut. Jenuh cari puluh tahun cari tak dapat kesan. Tak? Roh dah kata hebat mana? Tenggelam tak boleh orang jumpa. Tang mana tak jumpa bangkai kapal Titanic. Baru-baru lah baru jumpanya, tapi berapa lama dah hilang. Macam jatuh sebatang jarum di tengah padang. Tadi kata besar benar dah kapalnya. Banding dengan ciptaan Allah lautan Atlantik, macam jarum jatuh tengah padang, tak jumpa nak cari. Itu baru lautan Atlantik. Belum lagi lautan Pasifik. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kita lihat bukti jelas pada kejadian alam ini yang kita lihat penuh dengan keindahan Allah. Tak ada cacat celah alam. Tengok tang mana. Masuk dalam hutan tengok. Tang mana tak ada cacat celah. Comel belaka. Setiap juzuk yang Allah jadi cantik, sinkronis. Orang kata. Contoh kita lah buat kereta. Cikgu buat bahagian absorber, saya buat bahagian enjin, abang buat bahagian apa, contohlah macam-macam lah part dalam enjin kereta. Kita main pasang-pasang tak cantik, tak cantik, tak kena. Tapi sebab alam ini yang menciptakannya hanya satu, Allah.
Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Esa dalam segala-gala. Dialah Tuhan satunya yang menjadikan alam ini. Tak ada Tuhan lain yang buat alam. Kalau ada Tuhan lain, haru biru tuan-tuan. Tak, haru biru lah kalau ada Tuhan lain. Macam orang Kristian percaya pada konsep apa? Dogma apa? Doktrin apa? Trinity. Tuhan itu 3 dalam satu. God Father, God Son, Holy Spirit. Jangan alam. Orang ni doa, cikgu doa dengan God Son. Ya Allah, berilah hujan padang ni taman Serai Wangi. Serai Setia. Sebut Serai Wangi. Berilah hujan kering lah pokok bunga aku ni. 3 minggu tak hujan. Saya doa pula dekat God Father. Ya Allah, berilah panas kat taman Serai Setia ni. Aku nak jemur padi dengan ikan masin. Baru Tuhan nak turun ke hujan awak hujan. Pergi turun kat surau dekat ni taman Serai Setia. Tuhan apa kata? Ni Ustaz Fahmi doa aku nak panas. Gaduh pula Tuhan raya mana. Bubar apa pula petir kat tahu. Gaduh Tuhan. Bocor Tuhan. Ayah dengan anak gaduh. Tak ada bau Serai Wangi. Bau Serai Wangi. Belum pada lain pula balas jalan. Sama juga konsep yang di akidah orang-orang yang beragama Hindu dah. Dia mempercayai Trimurti, 3 Tuhan juga. Pecah. Tuhan Brahma, Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Tuhan Siva, the sustainer yang mengatur alam ni. Tuhan Vishnu yang hancur pula alam ni. Kacau. Wah, Tuhan Brahma buat bumang. Ada pula Tuhan lain hak kena jaga. Mana aku nak buat buat pelik-pelik ni aku nak buat Tuhan. Tak, kita susun file kita, serah file kita pada orang boleh tak? Mana punca ni. File orang kita nak baca tak faham? Tulisan orang kita nak baca. Dia tulis wah ke iya. Kita nak baca. Tak. Datang satu lagi Tuhan. Jangan. Pening Tuhan orang. Aku buat punya teruk, aku jaga punya elok, punya jana je. Dalam Islam satu. Allah yang menjadikan alam. Allah Rabb yang mentadbir alam. Allah yang akan menghancurkan alam. Nak cerita. Bila kita faham konsep Allah yang menjadikan segala-galanya, senang cerita. Sebab tu tuan-tuan, polemik isu kalimah Allah dah. Kristian dengan orang Islam ni Pulau Pinang ni havoc laku. Orang tanya Dr. Zakir Naik. Zakir Naik bagi orang yang menjalankan kerja-kerja dakwah, bila mana mereka ni nak bawa kepada satu titik persamaan, bagus. Kan Allah kata dalam Quran, ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Ajak mereka kepada kalimah yang besar, yang sama antara kita dan dia. Apa dia? Allah ta'budu illallah. Apa beza kita dengan ahli kita? Banyak beza. Tapi ada tak persamaan kita? Ada. Apa dia? Tidak menyembah selain daripada Allah. Kita kata Allah lah Tuhan yang kita sembah. Orang Kristian kata, kami pun sembah Allah. Senang. Sembah Allah. Aku pun sembah Allah. Allah jadikan kamu tak? Allah jadikan aku. Kamu esok mati, Allah akan hitung semua dosa kamu, betul tak? Aku pun sama. Bila dapat persamaan, baru kita cari di mana hak kita boleh repair. Nak cari punca dulu. Dapat punca tu kan senang. Baru kita boleh ajak mereka, mai duduk, bawa hang punya kitab. Bawa ni kitab aku. Baik, apa Tuhanmu kata pasal hari kiamat? Apa Allah kata dalam Bible lah. Kami beriman, memang kami yakin Allah menurunkan kepada Nabi Isa Injil. Tapi kami tak kata hak ni Injil. Mari kita bincang. Sebab kamu kata itu kata-kata Allah. Hak ni Quran. Kami kata ini kata-kata Allah. Mari kita tengok satu-satu. Nah. Kita nak cerita bab Isa ke, nak cerita bab kiamat ke, nak cerita apa? Senang. Tu silap. Hak ni betul.
Kebenaran bila bertemu dengan kebatilan, kebatilan akan hilang. Tapi masalahnya, bila kita sama-sama bawa kitab kita, panggil kawan kita, mu bawa kitabmu, mari kita baca. Tak mana silap? Tak mana? Tak ada. Titik pertemuan tu tak ada. Kita tutup tahan. Allah aku punya. Dia pun kata, kami pun nak guna kalimah Allah. Allah, Allah, Allah. Dalam bahasa mereka pun ada. Tapi bila dah satu, jadi kita takut orang mubalik Kristian datang ke rumah kita. Sepatutnya kita rasa seronok. Lah, masuk. Bancuh kopi ada. Kita bincang. Oh, you nak cerita bab Kristian ke? Oh, saya berminat nak tahu pasal agama Kristian. Sembang dia. Orang Kristian datang nak ajar Kristian, bukan masalah. Orang edar Bible bukan masalah. Masalahnya kita jahil. Bila kita ada ilmu, kita tahu dah Islam ni agama kebenaran. Nak takut apa? Mai. Aku suka sangat ni macam orang mengantuk di seorang kal bantat. Mai. Lama aku cari Bible versi Melayu ni. Payah. Tak cari Bible versi Melayu, jumpanya Bible versi Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia. Oh, buat dah bahasa Melayu. Mai kita bincang. Oh, buka chapter 3 Old Testament nah. Oh, baca. Nah. Tapi kita takut pasal apa? Kita takut pada Syiah pasal apa? Kita bimbang anak kita dengan ajaran-ajaran sesat pasal apa? Takkan anak kita boleh ikut ajaran sesat, melainkan dia tak ada pedoman. So masalah sekarang bukan masalah ajaran sesat tu. Masalahnya rakyat kita banyak yang jahil. Mana nak cerdik, tak mau ngaji. Mana nak cerdik, televisyen siang malam hiburan. Tak ada yang mendidik. Muslimin-muslimat rahimahumullah. Adalah mustahil semua kejadian ini kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang maha tinggi lagi maha kuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata Fasubhanallahi rabbil amsyi amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Allahu akbar. Jadi kita dah cerita dah. Mustahil Allah ada penolong. Mustahil. Tak dalam surah tadi ya. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in. Allah yang menjadikan langit dan bumi ni, Allah kata ma lakum min dunihi min waliyyin. Tak ada orang yang menjadi penolong wala syafi'in ataupun yang memberi syafaat dalam menjadikan alam. Allah buat dengan tangan dia sendiri. Tak ada perlu. Tak ada malaikat. Betul, malaikat tu ialah balaci-balaci Tuhan. Dialah yang duk buat ni, duk angkat buat ni, duk gumpang. Tak ada. Allah sendiri yang buat. Allah sendiri yang buat. Baik. Syah. Yang kedua, boleh? Berdilah. Yang kedua, saya mesti beriman bahawa Tuhan yang maha mulia tidak menjadikan segala kejadian alam itu secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan itu menciptakan sesuatu secara sia-sia. Allah. Ini panjang juga ulasan ni. Adalah mustahil seorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu dengan terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, tadi kita dah membicarakan bahawa akidah yang sebenar-benarnya ialah akidah kita mempercayai bahawa Allah lah Tuhan yang menjadikan segala apa yang terdapat di langit dan di bumi, dan alam ini merupakan tanda bahawa wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang itu melihat alam ini dengan ketiga-tiga mata dia, saya balik, ketiga-tiga mata dia,
maka dia akan nampak pencipta kepada alam. Kalau tidak, sekadar kita melihat sesuatu untuk kebutuhan diri kita sendiri. Tengok benda, tengok laut. Oh, laut ni bergelora. Cina tak turun ke laut ni, musim-musim raya Cina ni. Oh, kalau kita turun ke laut dapat udang lah ni, udang RM95 sekilo. Oh, kalau kita pergi jalan je minggu ni untung. Pergi ke laut, tengok laut, pasal nak cari udang. Tapi tak memikir sampai kepada tahap siapa yang menjadikan laut, siapa yang menjadikan udang. Itu kita jadi orang yang hanya mementingkan perut, sama macam lembu terbang. Terima. Jadi kalau kita nak tengok satu-satu, kita nak cerita satu-satu, kata Allah kata laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau kita nak cerita satu-satu tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak fikir. Hari ni orang alhamdulillah orang jadikan Quran sebagai kitab kajian. Kaji satu-satu. Tengok alam, kita tengok langit, tengok bintang, sekadar tengok. Tapi Allah cerita, kita tak mengkaji kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronomi. Kita hanya biarkan orang-orang yang bukan Islam terus mengkaji dan terus mengkaji. Akibatnya kita ke belakang. Macam mana kita nak yakini Quran kalau kita tak sendiri menyusuri? Kita memisahkan sains daripada kehidupan kita. Sedangkan sains itu adalah sebahagian daripada agama kita. Banyak cerita-cerita yang berkaitan sains terkandung dalam kitab Al-Quran. Semakin kita tengok, semakin kita renung. Allahu Akbar. Saya pernah bawa ceritakan yang satu kajian yang dibuat oleh beberapa orang saintis daripada Jepun. Pernah bawa cerita hak mengkaji tentang rahsia buah tin dan rahsia buah zaitun, serta bilangan dia menceritakan tentang komposisi sebenar satu asid yang dipanggil sebagai asid metalonik yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia bila mana kita menjangkau usia lewat daripada 30 tahun ke atas. Sebab itu kita lihat ramai manusia mati kerana serangan 3 serangkai. Sakit jantung, apa lagi? Darah tinggi, stroke biasa. Sebab apa? Kerana kekurangan enzim. Biar ada orang-orang yang mengkaji apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Mereka kaji, akhirnya mereka dapat penemuan. Walaupun pada asalnya mereka mencari untuk habuan hidup dunia. Mereka cari habuan dunia, nak sihat, nak panjang umur. Tapi hakikatnya mereka membawa diri mereka semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, pada alam ini kita lihat, kita akan tenang. Orang kalau serabut, dia tak pergi Kuala Lumpur. Tak, serabut, jom, mana? KLCC, tengok KLCC. Mana serabut? No, pergi ICT, nak tengok patung lilin. Habis orang bakar dah. Bakar dah orang. Habis, Selangor, mahal tu. Tak masuk bukan murah-murah, tak ada murah lah jadi Selangor. Semua mahal. Orang bila serabut, kita tengok alam. Bukan alam semula jadi. Ni kat sekolah kadang-kadang kita ajar alam semula jadi. Mana ada alam semula jadi? Akidah salah. Alam semula jadi ni tak ada. Alam ni dijadikan oleh Allah. Bila kita kata alam semula jadi, maknanya terjadi dengan sendiri. Bila terjadi dengan sendiri, tidak ada campur tangan daripada Allah. Maka kita jadi manusia yang mengatakan bahawa Tuhan itu tak wujud. Tuhan itu diwujudkan supaya kita ini terpenjara minda kita. Kerajaan buat agama supaya dia boleh kontrol rakyat. Pasal itu dia buat agama. You jangan buat ni, haram, neraka, digunakan orang-orang agama. Orang miskin menggunakan agama untuk menakut-nakutkan orang kaya. Nanti you tak keluar sedekah, Tuhan makan, Tuhan bakar you dalam neraka. Kamu kena telan dengan bumi untuk menakut-nakutkan orang kaya. Jadi kata sebenarnya agama ni tak wujud. Agama ini direka-reka oleh manusia. Pada hakikatnya mereka nak membawa fahaman bahawa tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ini. Kita sebenarnya adalah Tuhan kepada alam. Alam ini bergerak macam mana? Kita yang tentukan.
Susah senang kita yang tentukan. Destiny is in our hand. Tak cakap tu cakap salah. Keluar macam-macam. Alam semula jadilah. Born to be free lah. Apa born to be free? Bebas. Tak payah ikut agama Tuhan-Tuhan, tak ada. Kita lahir, kita bebas. Boleh buat apa saja. Ini semua jahanam kan kepala otak. Anak-anak kita pun rosak. Lepas tu bila kita serabut, kita kena tengok alam semula jadi. Alam sekitar. Semua alam tadi. Alam sekitar. Tengok langit. Orang tu kata kalau hati serabut, unsen tengok langit. Tenang. Tengok ayat terjun. Tenang. Bukan ayat terjun tu yang menenangkan kita. Bukan langit tu yang menenangkan kita. Kita ni tenang bila melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kita tengok benda yang manusia buat, serabut. Main handphone 2 jam, serabut. Tengah bandar, serabut. Tapi bila tengok pulau, tengok air laut, tengok segala-galanya yang dijadikan oleh Allah, tenang. Bukan benda tu yang menenangkan kita, tetapi benda tu yang dijadikan oleh Allah. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Kita lihat benda yang dijadikan oleh Allah, kita melihat benda yang dekat dengan Allah. Sebab itu bila kita semakin dekat dengan Allah, hati kita akan jadi lebih tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan kamu ingat kepada Allah akan menyebabkan jiwa kamu jadi orang kaya, ada duit macam-macam banyak, boleh jalan rata-rata, tapi jiwa tak tenang. Ada bot privasi, kapal privasi, beli pulau privasi, tak ada orang boleh campur, tapi tengok mati dalam bot mewah. Telan dada, mati terdampar di pulau persendirian. Pasal apa? Tak tenang ke? Duduk kat pulau yang tenang? Tak. Pasal dia melihat sesuatu tidak kepada tahap zikir kepada Allah, maka dia tidak akan mendapat ketenangan yang hakiki. Orang kampung susah, pagi petang duduk di bendang, tapi jiwa dia tenang. Walaupun rezekinya tak sehebat orang yang duduk di bandar, tapi alhamdulillah dia mampu membesarkan keluarga dia dengan jiwa yang tenang, merasakan semua itu merupakan amanah tanggungjawab yang Allah beri. Tak ada timbul masalah bunuh diri, tak ada timbul masalah kelar leher anak. Kan tengok Allah, takutlah orang bandar, apa benda penyakit pelik-pelik keluar. Macam mana gamuk boleh pilih anak? Kita tak tahu, kita bimbang. Siapa fikir, siapa sangka dia boleh buat perkara-perkara hal sebegitu. Tapi itulah kata, bila kita semakin memuja material, benda yang manusia buat, akhirnya wujudlah penyakit-penyakit pelik yang belum pernah Allah wujudkan dalam masyarakat kita, tapi hari ini Allah wujudkan dalam umat kita, umat akhir zaman. Sebab kita memuja material, bukan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pendapat. Saya tak boleh masuk hak kedua ni, kan panjang sebab itu akan lajak 9.30. Tuan-tuan gelisah pula. Jadi kita jumpa insya-Allah pada bulan yang akan datang. Akidah yang kedua, jangan sekali tuan-tuan kita menganggap apa yang Allah jadi, walau sekecil mana pun, walau nyamuk pun, walau semua pun, Allah jadikan sebagai sia-sia. Semua yang Allah buat, akidah kita mesti percaya Allah tidak jadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan benda itu ada manfaat dia. InsyaAllah kita akan lihat pada bulan datang. Saya mohon maaf atas penyampaian saya pada malam ini. Kan anda kata contoh-contoh yang diberikan tak kena, anda kata penyampaian tak berkesan, yang lemah itu datang daripada ilmu saya. Segala yang baik itu datang daripada kelebihan yang dipinjamkan oleh Allah pada saya. Saya mohon supaya kita sama-sama lah beramal dengan sedikit apa yang kita bincang pada malam ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.